Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kiram lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا Muhammadanil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mustami'in dan mustami'at yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni sekali lagi dapat kita bersiaran sama-sama, dapat kita beronline setelah kita melaksanakan sama-sama tadi solat fardu Isya secara berjamaah dengan keluarga masing-masing. Maka kita teruskan amal kita sebelum kita lelap mata, sebelum kita tidur saat lagi, yakni dengan buat perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hudur majalisal ilm, hadir ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi pesan, Nabi kata apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila hampa sampai ke satu tempat, nama tempat itu riyadul jannah, kok mana pun singgah. Ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan hukum mendengar kuliah itu seperti hampir kepada wajib, yakni sunat muakkad. Farta'u. Nabi kata singgah. Walau macam mana pun, tak boleh nak lama sat. Janji duduk dalam Riyadul Jannah, taman syurga Allah. Maka sahabat Nabi tanya, wa ma Riyadul Jannah? Apa dia taman syurga Allah tu? Kami tahu apa bahas. Nabi kata, majalisal ilm. Majlis ilmu itulah merupakan Riyadul Jannah, taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ialah, kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita pergi Umrah, kita pergi haji. Tuan-tuan mungkin dah biasa pergi Umrah dan biasa kita semayang di Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi itu ada satu kawasan yang berebut orang nak solat di situ, yakni Raudah. Apa maksud Raudah? Raudah adalah taman syurga Allah. Yang dimaksudkan Raudah di Masjid Nabawi itu adalah bahagian depan sekali, yakni merupakan tapak asal rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Raudah. Jadi rumah Nabi ini sebelah dengan Masjid Nabawi saja. Bila Nabi wafat, kemudiannya diruntuhkan rumah Nabi itu sambung. Rumah Nabi itu bersambung dengan Masjid Nabawi. Akhirnya tapak rumah Nabi itu dijadikan juga sebahagian daripada Masjid Nabawi. Jadi tapak rumah Nabi itu itulah dipanggil Raudah. Ya, dan makam Rasulullah juga menempatkan kubur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu. Makam Nabi itu, bilik yang menempatkan makam Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu juga merupakan bilik kelamin Nabi bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi pasal apa kita boleh berebut duduk di Raudah di Masjid Nabawi? Raudah maksudnya taman syurga Allah. Berebut tuan-tuan. Tahan tu, kita sanggup tahan wuduk kita daripada asar sampailah ke isyak.
Boleh tahan wuduk tu. Pasal apa? Takut nanti orang pergi ambil tempat duduk kita. Dah lah kita nak dapat tempat untuk duduk tu susah. Kita pergi ambil wuduk lain pula. Sekarang orang pergi ambil pula tempat duduk kita. Kan? Jadi kita pun duduk rapat-rapat di Raudhah tu. Subhanallah. Punyalah taat kita. Punyalah kita nak kelebihan berada dalam Raudhah tu. Sebab di situ tempat mustajab doa. Tapi bila balik ke Malaysia, balik kampung masing-masing, awak tak mau cari Raudhah yang Tuhan letak ataupun Tuhan sediakan di tempat masing-masing? Apa dia? Ada orang tanya, betulkah ada Raudhah di tempat kita, Ustaz? Ada. Kan Nabi kata, majalisal ilm, majlis ilmu itulah Raudhah. Ya Allah, tuan-tuan, dalam hadis, mana-mana tempat ada majlis ilmu, Allah Ta'ala pancarkan cahaya sampai ke angkasa. Sebab apa Allah Ta'ala pancarkan cahaya tu? Menandakan isyarat kepada malaikat. Silalah turun di tempat yang ada cahaya tersebut. Allah Ta'ala suruh mereka ni kembangkan sayap mereka untuk menaungi orang yang menuntut ilmu agama. Sambil-sambil itu mereka doa kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa orang yang menuntut ilmu. Allahumma fir li haza fulan. Allahumma fir li hazihi fulana. Allahumma fir li haza fulan. Allahumma fir li hazihi fulana. Ya Allah, ampunkan dosa fulan ini. Ampunkanlah dosa fulanah ini. Tuan-tuan, kita tak sedar rupa-rupanya tengah kita mengaji ni malaikat minta ampun kepada Allah untuk kita. Ya Rabbana. Ini hadis. Bayangkan kalau mak kita sendiri yang doa untuk kita. Rasa sebab, rasa sayu. Allah, mak doa. Kan doa mak tu adalah makbul. Ini pula malaikat yang merupakan makhluk Allah yang lagi mulia. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Depa pula pergi doa untuk kita. Bahkan bukan satu malaikat, beribu malaikat doa untuk kita. Cuba kalau tuan-tuan buka TV malam ni, ada malaikat doa untuk kita. Kalau buka TV, tengok siaran kuliah agama, forum perdana, dan sebagainya, itu tak apalah. Ni buka TV, tengok drama Korea. Buka TV, tengok Maharaja Lawak. Buka TV, tengok orang nyanyi itu, nyanyi ini. Agak-agak malaikat nak doa untuk kita. Rugilah. Jadi kita ni nanti kita habiskan masa, kita habiskan umur kita. Dahlah kita pagi-pagi tadi itu kita tak beramal. Penutup malam kita, penutup hari kita ni pun kita tak tinggalkan amal. Subhanallah. Bayangkan kalau kita sekiranya sebelum kita tidur ni, kita mengaji sat, kita baca Quran sat, kita dengar kuliah online sat. Masya Allah. Lepas tu kita tidur. Bayangkan kalau kita mati malam tu. Bukan saya minta lah kan. Tapi mati ni bila-bila masa. Tengah sedang pun boleh mati. Tengah tidur pun boleh mati. Tengah sakit pun boleh mati. Tengah tak sakit pun boleh mati. Macam-macam Tuhan cara Allah Ta'ala boleh buat cara kematian. Bayangkan kita mati malam ni. Dalam keadaan kita dah beramal. Dah lah tadi kita solat isyak berjamaah. Kemudian kita berkuliah online. Baca Quran pula tu. Kemudian kita pun tidur. Bismikallahumma ahya wa amu. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kami ahya. Dengan nama Allah Ta'ala lah yang kami hidup. Wa amut, dan kami mati. Masya Allah. Mati dalam keadaan penuh amal bermakna mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, macam mana kita pendirian kita terhadap Raudhah di Masjid Nabawi, berebut nak duduk di Raudhah. Sepatutnya bila balik ke Malaysia, balik ke kampung masing-masing, pergilah ke Raudhah yang Allah Ta'ala sediakan di tempat kita pula. Berebutlah untuk masuk ke Raudhah yang disediakan oleh Allah Ta'ala di tempat kita. Allah Ta'ala ni maha penyayang. Bagi mereka yang mampu nak pergi Masjid Nabawi, nak cari Raudhah di Masjid Nabawi, pergi. Tapi bagi siapa yang tak mampu nak pergi ke Raudhah sana, Tuhan sediakan Raudhah di tempat kita. Yakni apa sahaja majlis ilmu.
Tak kiralah majlis ilmu tu di surau, di masjid, ataupun kuliah online, dalam handphone dan sebagainya. Dalam YouTube pun ada majlis ilmu, ada kuliah. Ada ustaz cengeng, ada ustaz kaki lawak, ada ustaz pandai menyanyi, ada ustaz pula bagi kita sedih, ada ustaz pula bagi kita teguh, bagi kita takut, ada ustaz pula garang bukan main. Oh, dia tempik saja. Tak kisahlah. Yang penting dapatkan ilmu tu dan kita nak berada di dalam raudah Allah Subhanahu wa taala. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sajalah kita sebut benda ni sebelum kawan-kawan kita masuk, pasal kita nak bagi tahu apa kelebihan yang tuan-tuan dapat kalau sekiranya berada dalam majlis ilmu ni. Ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kitab kita sambungan Bahrul Mazi jilid yang ke-17, hari ini kita akan berbicara tentang Yaumul Qari'ah, hari besar. Hari gaduh, bukan gaduh tu maksudnya kelahi, maksudnya hari kecoh. Berlakunya kekecohan sana sini. Kalau semalam kita menyebut tentang Yaumul Waqi'ah, hari gempa. Hari ini kita Yaumul Qari'ah, hari gaduh, maksudnya berlakunya kekecohan yang sangat-sangat dahsyat ketika tu. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Baik, kita cuba baca satu hadis Nabi sebagai mukadimah kita malam ni. Riwayat daripada Bahas bin Hakim radhiyallahu anhu an abihi an jaddih qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum atau kama qala hadis hasan lagi sahih. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Daripada Bahas bin Hakim radhiyallahu anhu, daripada pak dia, daripada datuk dia, an jaddih. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Bahas bin Hakim ni. Dia kata apa? Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut satu benda. Nabi kata innakum mahsyuruna rijalah. Nabi kata hampa nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan nombor satu rijalah, ada yang berjalan kaki. Maksudnya daripada kubur kita tu, kita bangun daripada kubur. Apabila tiup sangkakala yang kedua, kita pun bangun. Kemudian berjalanlah kita ke padang mahsyar dengan dikawal ataupun dipandu oleh malaikat menuju ke padang mahsyar. Tosa tanya saya, kat mana duduk padang mahsyar tu? Sebab ini merupakan umurun sam'iyat wal ghaibat, benda-benda yang Allah Ta'ala punya. Benda sam'iyat, benda ghaib yang hanya kita wajib percaya, tetapi kita tak wajib cari. Kita tak wajib kaji pun. Contoh apa tuan-tuan? Tentang alam barzah, alam kubur. Itu sam'iyat dan ghaibat. Sam'iyat, ghaibat maksudnya benda-benda ghaib yang kita dituntut sami'na wa ata'na. Dengar, taat, patuh. Jangan kita jadi sifat-sifat orang munafik yang sami'na wa asaina. Dengar tapi melawan balik. Dengar bantah. Dengar tapi meragukan. Dengar kemudian condemn, komplain dan sebagainya. Tak mau jadi macam tu. Yang ni urusan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala suruh kita sami'na wa ata'na. Dengar, patuh. Dia tak suruh kita kaji. Dia tak suruh kita ni research. Dia tak suruh kita ni benda-benda lain tak apa. Sebab Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Cipta fikirlah apa yang Tuhan dah cipta, yang dah kita nampak. Benda yang kita nampak, kita pun fikir, kita pun kaji. Sila. Kita boleh kaji bulan, kita boleh kaji matahari, kita boleh kaji bumi, kaji pokok, kaji binatang, macam-macam. Wala tafakkaru fillah. Jangan duk fikir macam mana Allah Ta'ala cipta, macam mana Allah Ta'ala buat alam barzah. Ada tuan-tuan yang sampai lah ni masih tak percaya benda-benda gaib ni. Betul ke ada? Dia tak percaya tentang ada azab kubur. Jadi bila ada kematian, dia pergi pasang di liang lahat tu voice recorder. Voice recorder maksudnya satu alat perakam suara. Kan? Kemudian dia pasang satu earphone yang dia boleh dengar daripada atas, daripada luar kubur tu.
7 hari 7 malam. Dia pergi buat kajian. Ada ataupun tidak? Betul ke tak betul adanya azab kubur? 7 hari 7 malam dia tak dengar apa. Akhirnya dia tolak hadis yang bercerita tentang alam barzakh. Allah Ta'ala tak suruh buat yang tu. Yang Allah Ta'ala suruh apa? Kaji dan fikir apa yang Allah Ta'ala bagi nampak kat kita. Macam hari ni lah, ada orang mencari makhluk-makhluk halus kan. Adakah Allah Ta'ala perintahkan kita pergi cari makhluk halus tu, pergi ambil video dia, pergi ambil gambar dia? Ada tak ada dalam Quran? Ada tak ada dalam hadis? Tak ada. Yang Allah Ta'ala wajibkan kita adalah percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Depa yang beriman kepada alam-alam ghaib. Alam ghaib ni memang ada. Makhluk ghaib ni memang ada. Apa makhluk ghaib? Malaikat, jin, iblis, qarin, dan macam dan seumpamanya. Itu adalah makhluk ghaib yang diwajibkan kita percaya. Nampak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Jadi termasuklah cerita tentang padang mahsyar. Ini cerita sama'iyat wal ghaibat. Benda-benda ghaib yang coming soon, in future. Nabi kata apa? Innakum mahsyuruna rijalah. Kamu nanti bila bangun daripada kubur, innakum mahsyuruna rijalah. Nanti akan bangun dalam keadaan, nombor 1, golongan yang pertama, rijalah, berjalan kaki. Maksud berjalan kaki ini dalam keadaan tak ada kasut, berkaki ayam belakang. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Yang ni Tuhan layan sama. Orang besar, orang kecil, orang ada nama, tak ada nama, somebody or nobody, orang popular, orang glamour, orang tak ada nama, orang besar, rakyat marhain dan sebagainya. Semua Tuhan layan sama. Depan ni semua tak berkaki, semua tak berkasut, semua berkaki ayam. Warukbana, tapi ada juga golongan yang kedua special sikit. Rukbana, depa menaiki tonggangan. Maksudnya ada binatang yang disediakan untuk depa ni naik, kemudian depa ni akan tunggang binatang tersebut menuju ke padang mahsyar. Ini golongan yang special case for the special one. Oh, cakap orang putih. Ya, yalah saya duduk di Copenhagen. Gopeng. Ini golongan yang special for the special one. Special case for the special one. Case istimewa. Depends on amalan depa masa di dunia. Cantik amal depa di dunia, cantiklah layanan Allah Ta'ala di akhirat. Cantik depa di dunia, cantiklah cara depa ni nanti berdiri di padang mahsyar. Cantiklah kehidupan depa di padang mahsyar nanti. Maka siapa yang lebih kurang kehidupan dia di dunia, lebih kurang saja amalan dia di dunia, dia tak mau dengar-dengar kuliah ni, dia tak mau benda-benda sunnah ni, dia tak mau dah, dia duk fikir benda wajib aja. Aku dah semayang, aku dah puasa, aku dah bayar zakat, nama kata nak baca Quran ke, nak tahajud malam ke, nak kuliah online ke apa, dah. Janji aku dah buat dah perintah Allah. Memanglah, tapi besok jangan pula iri hati dengan orang yang dapat kedudukan yang istimewa daripada hang. Oi, kita jalan kaki menuju ke padang mahsyar. Oi, dia ni pula naik tunggangan. Dia ni special case. Dia ni special one. Amalan dia pula lagu mana dulu? Sebelum sembahyang subuh, dia bangkit saat tahajud. Kan? Sembahyang tahajud dulu. Lepas tu ada masa lagi. Kemudian sembahyang sunat taubat dulu. Kan? Subuh kan masuk 5.55, 5.50. Kita akan bangun nawai sikit, 5.20, 5 suku. Dan untuk kita curi 2 rakaat, 4 rakaat. Sembahyang tahajud sah. Kan? Lepas tu sembahyang taubat sah. Ada masa lagi sembahyang sunat witir sah. Awak sembahyang sunat witir hanya di Ramadan saja. Boleh di luar Ramadan. Yang tak boleh di luar Ramadan adalah solat sunat tarawih. Solat sunat witir tak ada masalah. Nak buat 3 kan, nak buat 1 rakaat kan, boleh. Sila. Kan? Orang nampak amalan dia. Lepas tu dia sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh pula dia baca Quran sah. Kan? Baca Quran sampailah waktu duha masuk, dia sembahyang sunat duha. Kan?
Barulah lepas dah semayang sunat duha, barulah dia buat kerja dia. Musim PKP ni dia tak boleh kerja, dia pergi ke kebun ke, dia pergi apa dan sebagainya. Kan? Lepas tu dia pergi cari orang mana-mana, dengar cerita, tengok handphone, dalam handphone ada orang susah di tempat dia ni, ada apa nama, dia pun tengok grup WhatsApp dia, grup WhatsApp kawasan dia, macam saya gopeng-gopeng aja. Dia tengok ada orang susah, rupanya dia pergi singgah sat rumah kawan. Kan? Dia telefon saya, betul ke cik ni orang susah? Ya, saya susah cik, dah 3 hari barang dapur tak ada. Kita pun singgah lah mana-mana market ke apa semua, beli sat barang dapur dia. Ada RM100, ada RM150, kita keluar belanja, kita pakat-pakat dengan anak bini kita, jom kita bantu keluarga ni, pak sekali. Asalkan dia beli barang dapur untuk dia, yang dia ni boleh tahan dalam seminggu tu. Ini amalan-amalan orang bagus. Kemudian zuhurnya awal waktu, dia tak tunggu, dia tak biar zuhur tu tunggu dia. Dia pula menunggu zuhur pun. Semayang sunat qabliyah zuhur, semayang sunat ba'diyah zuhur. Kan? Lepas tu baca Quran lagi, lepas tu dia buat kerja dia. Lepas tu main semayang asyak pula, buat semayang asyak pula. Kan? Lepas tu petang, lepas tu maghrib, lepas semayang maghrib tu pula berjamaah. Lepas tu dia baca Quran sementara nak tunggu isyak lagi. Lepas tu isyak semayang jemaah, lepas habis semayang jemaah dia pergi makan sat, lepas tu dia pergi layan pula kuliah online sat. Ini amalan orang bagus, dan dah tentu Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar, ganjaran yang hebat, ganjaran yang lebih kepada orang yang buat kerja lebih. Nampak tak? So, kedudukan kita, keadaan kita berdiri di padang mahsyar nanti depends on amalan kita masa di dunia. Cantik kita, amal kita di dunia. Cantiklah di padang mahsyar kita nanti ni. Apa Nabi kata? Innakum mahsyuruna rijala. Sesungguhnya kamu ni nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Ada di kalangan mereka ni rijala, berjalan kaki. Daripada kubur ni jalan menuju ke padang mahsyar, dipandu oleh malaikat. Warukbana, dan ada yang naik pula tunggangan. Ni special punya orang. Sebab apa? Amalan dia pun special. Wa tujarruna ala wujuhikum, subhanallah. Yang ni kita takut. Wa tujarruna ala wujuhikum, ada di kalangan depa daripada kubur tu sampai ke padang mahsyar, diseret mukanya. Agak-agak kita kat mana? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Furqan ayat 34. Balik ini tuan-tuan baca, tengok tafsir dia. Saya bagi homework pada tuan-tuan. Baik. Apa Tuhan kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Sadaqallahul azim. Iaitu alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim, depa yang Allah Taala perintahkan malaikat supaya seret muka depa. Subhanallah, macam mana tu gagak tuan-tuan. Setakat kita ni berjalan kaki di padang mahsyar boleh lagi. Kalau dapat naik tunggangan di padang mahsyar lagi dahsyat. Itu tanda kita orang istimewa dalam ribuan, dalam kelompok padang mahsyar, dalam lautan manusia yang cukup ramai di padang mahsyar. So, semua berjalan kaki. Tiba-tiba kita naik tunggangan. Lemak, glamour kita popular. Sebab apa? Semua orang iri hati dengan kita. Semua orang cemburu dengan kita. Ui, kita jalan kaki. Dia pergi naik tunggangan. Wallahu alam. Jangan tanya saya naik apa. Naik binatang lah. Kalau tunggangan maksudnya naik binatang. Binatang tu kita biar pergi ke Allah tentukan. Ya? Sebab benda sam'iyat ni kalau kita tak tahu, jangan kita duk reka-reka. Biar pergi ke Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh habaq setakat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan, orang lain semua yuhsyaruna rijalan.
Innakum mahsyuruna rijalan. Sesungguhnya kamu tu nanti berkumpul di padang mahsyar. Daripada kubur menuju ke padang mahsyar tu, ada di kalangan mereka ni rijala, berjalan kaki. Tak berkasut pula, berkaki ayam. Wa rukbana, yang ni special. Ada pula yang naik tunggangan. Cik, kita sambil saya menunggang tu tuan-tuan. Semua pandang duk tengok. Semua mata duk tengok kita. Oi, kita jalan kaki mana cik? Depa naik tunggangan. Jawab balik ke depa ni, Aci dekat India. Depa kata, mana Aci? Yalah, aku dulu buat kerja lebih, maka Allah Ta'ala sudah tentu bagi kedudukan yang lebih di padang mahsyar. Hampa buat kerja agama lebih kurang, maka Allah Ta'ala pun bagi kedudukan hampa ni lebih kurang. Aku semayang awal waktu, hampa semayang hujung-hujung waktu. Dah tentu balasannya tak sama. Tuan, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Yang kita takut apa dia? Tak apalah lagi kita berjalan kaki. Kalau tak boleh naik tunggangan, kita berjalan kaki. Ni yang kita takut ni, Nabi SAW kata, wa tujarruna ala wujuhikum. Allah Ta'ala seret muka kita. Perintahkan malaikat tu seret muka kita. Daripada kubur sampailah ke padang mahsyar. Ya ilaha illallah. Pasal apa? Pasal dengan muka ni sombong kepada Allah Ta'ala. Tak taat perintah Allah. Tak takut dengan Allah. Yang kapiak tu memang telah lah kena seret. Ni yang dah mengaku Islam. Quran dah ada. Hadis dah ada. Tak. Pilah Quran. Pilah hadis. Dulik apa aku dengan agama ni? Biar pilah aku dengan cara. Tu dia. Akhirnya dia jadi satu orang yang tak taat kepada perintah Allah. Maka Allah Ta'ala bagi mereka azab secukupnya. Ni cerita padang mahsyar. Belum neraka Allah Ta'ala. Padang mahsyar, mereka ni nanti diseret oleh Allah. Disuruh oleh Allah Ta'ala kepada malaikat. Seret muka mereka menuju ke padang mahsyar. Bahkan dalam Quran, Allah Ta'ala kata, Allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Bukan setakat itu. Mereka juga diseret muka mereka ni menuju ke neraka jahannam. Nampak? Nak menunjukkan adanya peristiwa tu. Saya sebut Quran, saya sebut hadis. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Cara saya berkuliah, saya ceramah, saya kepung tuan-tuan dengan Quran, kepung tuan-tuan dengan hadis, dengan dalil. Kita nak sembang tentang agama, nak lagi tentang azab neraka Allah, tentang azab di padang mahsyar, semua kena ada dalil. Mulut ni kena main dalil. Apa dia? Quran. Apa dia? Hadis. Sebab cakap kita orang nak pakai. Tapi kalau kita tengok satu orang tu bumbang sana sembang pasal agama, tapi dalil tak ada keluar langsung, boleh dipertikaikan. Tidak ada hujahan yang sangat-sangat kuat. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Maka Tuhan kata apa lagi? Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Itulah seburuk-buruk tempat. Apa dia? Neraka Allah. Allah Ta'ala kata apa? Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Maksudnya apa? Tempat yang paling sesuai untuk mereka yang tak beriman kepada Allah ni, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlintah langsung dalam hati, teringin nak tengok neraka. Jangan. Ada juga yang main-main tuan-tuan. Ustaz, tapi kalau semua nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Rugilah Tuhan buat, tak ada siapa nak masuk. Hang ni. Benda lain boleh main. Benda agama jangan main-main. Tak reti nak komen, jangan komen. Tak reti nak tulis apa, jangan tulis apa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa rasa diri dia beriman kepada Allah dan beriman ke alam akhirat, falyaqul khaira. Cakap benda elok-elok saja. Kalau nak komen dalam Facebook, komen baik-baik. Kalau nak tulis apa-apa, fikir asal. Cakap dulu. Sebelum kita ni, tunggu sat dulu. Sabar sat tangan ni, hold dulu. Jangan nak type terus. Au liyasmut. Ataupun kalau kita bercakap, kalau kita komen mendatangkan dosa, mendatangkan benci orang, mengeruhkan lagi keadaan dan sebagainya, liyasmut, diam. Sudah. Jangan komen, jangan layan dan sebagainya. Nampak?
Apatah lagi benda-benda yang kita tak pasti, benda yang kita tak tahu. Kita nak menyampuk tentang agama, sedangkan kita tak ada ilmu. Kita main-main pula bab agama, sedangkan benda tu benda ilmu. Benda tu benda disebut di dalam hadis. Tiba-tiba kita main, kita telah mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi jangan jadi sebagian macam orang macam tu. Main-main perkara agama. Kalau semua orang nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Tengok sikit tak boleh ke? Jangan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian, hadis tu hadis sahih, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, alhamdulillah ramai dah masuk. Izinkan saya bertemu dengan tuan-tuan Sat. Okey, abang Mahzir Mahmud daripada mana ni bang? Wa na'udzubillahi min zalik. Yang mudah-mudahan manfaat kita bermanfaat untuk kita sementara kita dengar kuliah tadi ataupun mukadimah tadi memberi manfaat kepada kita. Rasanya abang Mahzir ni baru ya. Okey, tak apa. Sila. Terima kasih kerana sudi menonton. Seterusnya okey, Makcik Asyah Yusof, salam ustaz daripada PD. Apa abang orang PD? Kopral waalaikumsalam. Daripada mana tuan Kopral? Baik, Asyik T daripada JB ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam tuan Mahmud, tuan Mahzir Mahmud. Baik, Zah Hussein, ini orang biasa. Waalaikumsalam daripada Pekan. Pekan tu tempat mengai ya. Saya ni kaki ngai bang. Kalau saya main sana boleh hello ke? Makcik lah je, orang Melaka kita alhamdulillah baru dapat hadir. Lambat ustaz anak-anak balik. Tak apa. Baik, kemudian Nur Zaidi Muhammad Isa daripada Parit Bunta. Alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar Munshi. Terima kasih banyak. Nur Mahashim, waalaikumsalam puan. Azmimi, waalaikumsalam. Khalidun Kasban, waalaikumsalam. Tak apa. Lewat join pun tak apa. Perhabis nasi dulu, makan dulu. Yang penting tuan-tuan makan dulu, jangan perut kosong. Aisyah Osman, waalaikumsalam. Waalaikumsalam makcik. Mohsin Badrun, waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat peluang untuk bersama. Rasanya ni pun baru. Baik, Yati, terima kasih kerana sudi menonton. Mawar dan Wangi, waalaikumsalam. Selamat malam sekali lagi. Baik, Zarirah Sanim, waalaikumsalam. Seterusnya Ahmad Syajali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai Tang Puchong Selangor, Cik Muhammad Yusof. Langkawi pun ada. Alhamdulillah. Banyak orang Langkawi. Semalam pun ada orang Langkawi. Habis PKP, saya main Langkawi. Boleh Roger? Lama tak pergi Langkawi bang. Apa abang? Orang Langkawi. Hangat tak? Hari ni di Gopeng, di Ipoh tempat saya tak hujan langsung. Panas lit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sambung kuliah pengajian kita Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Kalau semalam kita berbicara tentang Yaumul Waqi'ah. Yaumul Waqi'ah bermakna hari gempa. Daripada semua kejadian-kejadian yang di dalam kiamat itu, Yaumul Zalzalah, hari Allah Ta'ala goncang bumi kita, Allah Ta'ala cabut segala bukit dan gunung kita, Allah Ta'ala bagi runtuh langit-langit kita. Akhirnya menjadi gempa lah hari kiamat tersebut. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan membaca ataupun kita akan bincang berkenaan dengan satu lagi nama kiamat yang bernama Yaumul Qari'ah. Yaumul Qari'ah. Baik. Seperti semalam kita bincang tentang Yaumul Waqi'ah. Juga mempunyai satu surah yang khusus untuk Yaumul Waqi'ah ni. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, sampai habis kan. Kali ini juga bila kita berbicara tentang Yaumul Qari'ah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada nama Yaumul Qiyamah, ianya juga dikelak sebagai Yaumul Qari'ah. Kalau ikut kepada kitab Bahrul Mazi ni, dia kata apa? Hari gaduh. Gaduh tu bukan maksudnya hari berkelahi bang.
Ya, bukan gaduh yang tu. Gaduh ni maksudnya kecoh. Mana tak kecoh, mana tak gaduh. Langit runtuh, gaduh lah kita. Kan? Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Allah Ta'ala bagi terbang segala bukit dengan gunung. Tercabut habis. Mana tak gaduh. Begitu jugalah dengan ayak laut. Berlakunya gempa bumi sana sini. Berlakunya zalzalah. Gempa sana, gempa sini. Allah Ta'ala goncang. Wabussatil ardi. Wabussatil jibalu basha. Allah Ta'ala pergi bagi goncang bukit tu. Lepas tu cabut habis. Dahsyat. Mana tak gaduh, tuan-tuan. Begitulah juga dengan lautan yang tinggi mengelombang ayak dia. Pasal apa? Pasal berlakunya gempa di dasar lautan. Berlakunya gempa di perut bumi. Berlakunya gempa at the same time, at the same day. Pada hari yang sama, waktu yang sama. Berlaku gempa sana sini. Kecoh, gaduh, habis-habis. Dan sebagainya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Maka kali ini, Yaumul Qari'ah. Kita membaca pula hari tentang manusia yang berada pada Yaumul Qari'ah. Hari manusia gaduh. Gaduh ni kecoh dan sebagainya. Seperti mana yang Tuhan katakan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah Ta'ala kata apa? Al-Qari'ah. Yakni hari kiamat. Yang maksud Qari'ah tadi, makna yang lain adalah hari gaduh, hari kecoh, hari huru-hara, hari kelang kabut. Wa mal Qari'ah, apakah dia hari kiamat tu? Allah Ta'ala tanya kita. Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yakni hari Qari'ah tu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu, manusia seperti kalkatu yang berterbangan. Subhanallah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Lagu mana tuan-tuan tengok kalkatu? Lagu tu lah manusia bersepah-sepah sana sini. Masing-masing dalam keadaan huru-hara. Yauma yafirrul amru, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari manusia yang berlari-lari, lari daripada sanak saudara dia. Min ummihi wa abi, daripada pak dia, daripada mak dia. Mereka pun lari, langsung tak fikir dah, langsung tak cari dah mana mak, mana ayah, mana anak, mana sanak saudara, mana adik beradik. Keadaan mereka ni macam kalkatu yang berterbangan. Bersepah sana, bersepah sini. Cemperanya keadaan yang berlaku di padang mahsyar tu nanti. Kemudian Tuhan kata lagi. Yang kelima, Allah Ta'ala kata, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihampur berterbangan. Subhanallah. Tuan-tuan, nampak? Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ketika kejadian Al-Qari'ah itu, Allah Ta'ala bagi cabut gunung dan bukit. Kita dah sebut banyak kali dah. Dalam surah An-Naba, lagi jelas ayat dia, Allah Ta'ala kata apa? Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Allah Ta'ala terbangkan segala bukit dan gunung. That's mean no more mountain, no more hills. Langsung tak ada bukit dah bumi kita nanti tu. Dan langsung tak ada gunung dah. And no blocking anymore. Tidak ada lagi dah benda-benda yang boleh halang pemandangan kita. Keadaan bumi ketika itu lepiak. Flat habis. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Allah Ta'ala terbangkan bumi. Allah Ta'ala terbangkan Allah Ta'ala bila dah cabut tu. Wabussatil jibalu basha. Bila Allah Ta'ala gegak-gegak. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi cabut gunung dan bukit itu. Akhirnya Allah Ta'ala bagi mereka ni terawang ke udara. Bukit dengan gunung tu terawang ke udara. Dan berlanggak mereka ni sesama sendiri. Bukit dengan gunung yang hebat, yang kokoh. Kita duk lihat gunung Everest, gunung Kinabalu, gunung Fuji, gunung Tahan, gunung Korbu, gunung Jerai tu di Kedah sana tu. Habis cabut belakang.
Muslimina muslimat dan rahmat Allah. Cabut tu bukan habis dah cerita dia. Cabut tu Tuhan bagi langgar pula di awangan tu. Fakanat saraba. Akhirnya jadilah bumi ni macam hamparan permaidani. Maksudnya lepiang habis. Di dalam surah Al-Qari'ah ni pula Tuhan kata lagi wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan jadilah bukit yang asal-asalnya bukit tu kuat, bukitnya padu, bukit tu gagah, bukit tu sangat-sangat pejal, bukit tu sangat-sangat keras, tiba-tiba jadi apa? Kal ahnil manfush, seperti bulu yang dihambur berterbangan. Biasa tengok bulu kan. Saya ada belah kucing banyak. Lah ni tengah musim tak cantik, musim virus itu, musim penyakit bagi kucing. Jadi depa ni tanda-tanda kucing penyakit ni dia bulu dia banyak gugur. Tu tak apa sihat lah tu. Jadi bulu tu berterbangan. Kalau kita buka kipas dia tu terbang. Lagu tu lah tuan-tuan, bukit yang asalnya kukuh berdiri tegak depan kita selama ni, dia duk tebal, berawang-awangan macam bulu yang berterbangan tu kan. Tuan-tuan, jangan tengok dengan mata kasar, tengok dengan mata hati. Takat ni kita baca surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan berlakulah jibal, bukit dengan gunung ni seperti bulu yang berterbangan. Tak nampak lagi ke kuatnya Allah Ta'ala? Tak nampak lagi ke besarnya Allah Ta'ala tu, hebatnya kuasa Tuhan tu, dia boleh buat lagu tu aja bukit dengan gunung. Kita nak ratakan gunung dengan bukit itu berapa tahun makan masa. Tu pun terpaksa pakai mesin, terpaksa pakai jentera berat. Cuba try pakai cangkul macam mana? Dah cuba try pula. Nah. Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Maknanya kalau Tuhan dengan bukit dengan gunung tu tak ada masalah, nothing impossible bagi Allah Ta'ala untuk buat perkara tu. Hebat tu Tuhan tu. Jangan lawan. Jangan berkasak dengan hukum Tuhan. Jangan tentang hukum Allah Ta'ala. Terima apa Islam kata. Ni dah asal apa Islam suruh bangkang, bantah, condemn, cakap macam-macam. Kalau yang cakap tu pula, kalau yang cakap tu Hindu kah, Cina kah, Sami Siam mana kah, apa semua, kita peduli apa? Dia pakai pihak. Ni Islam. Kerajaan nak cuba untuk basmi ataupun untuk cuba nak hapuskan kejadian-kejadian yang tak diingini ni. Mabuk kah apa semua, lepas tu naik kereta. Lepas tu langgar orang sampai mampus pula, mati pula. Tiba-tiba bila kena dakwah orang tu, dia cuma kena denda 20,000, lepas tu hanya kena penjara 9 tahun. Itu maksima bagi orang yang cuai memandu. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Kan? Betul tak? Bila kita baca surah Abah, bila kena tangkap pemandu-pemandu yang mabuk ni, mereka ni tiba-tiba bila kena dakwah, kawan tu dah mati dah. Yang kena langgar tu. Yang melanggar orang ni, yang mabuk ni, tiba-tiba bila kena dakwah, tengok-tengok cuma hanya kena denda 9 tahun penjara. 9 tahun penjara dan denda 20,000. Kita kata ni mana boleh? Nak buat macam mana tuan-tuan? Itulah akta yang terpaksa mereka ikut. Kita nak kata pembunuh ini ataupun pemandu mabuk ni nak dakwa mereka ke kanun keseksaan 302, tak boleh. Sebab apa? Kesalahan mereka ni kesalahan lalu lintas. Cuai ketika memandu. Akta lalu lintas ni memperuntukkan yang paling tinggi mandatory dia punya hukuman adalah penjara 9 tahun dan juga denda 20,000. Nampak? Walaupun kawan tu mati sampai 8 orang dan sebagainya. Hari tu ingat tak? Ada budak naik basikal, naik geret. 8 budak tu meninggal. Pasal apa? Kena langgar dengan satu orang perempuan ni. Akhirnya hanya kena 9 tahun penjara dan 20,000 denda dan sebagainya.
Jadi akta ni kita kena tukar, kena ubah. Kalau sekiranya kita nak supaya pemandu yang mabuk ni dihukum bunuh sama, kena ubah. Tiba-tiba mai pula bantahan, kecaman. Oh, dia kata hukuman ini tak bertimbang rasa. Hukuman ni sangat-sangat berat. Hukuman ni sangat-sangat kasar. Hukuman ni sangat-sangat kereh. Hang minum nak kereh, tapi hukuman nak lembut. Apa ni? Nampak tak tuan-tuan? Yang cakap ni mengaku Islam. Kata kita jangan macam tu. Kita kena lembut. Kita kena tunjuk rahmatan lil alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Menyayangi. Kenapa kita tak bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah dan menyayangi ketika mana kita nak buat hukum? Nampak tak? Depa berteraskan akal. Ini pahaman liberalisme. Depa bercakap bukan berpandukan wahyu Quran dan hadis, tetapi bercakap melalui akal. Cerdik depa ni. Tapi di sebalik cerdik depa ni, nampak jahil depa. Nampak? Hukuman nak lembut, tetapi minuman nak keras. Hang dah minum minuman keras, dia punya hukuman pun dah tentu kena keras sama. Sebab dalam hadis Nabi kata, la darara wa la dirah. Jangan mudaratkan diri sendiri. Hang minum arak tu dah mudarat dah. Wala dirar. Hang pi mudaratkan orang lain pula. Nampak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Allah Taala kata lagi, fa amma man saqulat mawazinuh, dan bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ini pun semalam kita sebut. Siapa yang berat timbangan dia, bila mana Allah Taala timbang amalan kita di mizan di neraca nanti, kalau sekiranya amalan baik kita lebih berat daripada amalan dosa kita, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat senang. Maksudnya dia orang dalam keadaan happy go lucky, happy ending, maka Allah Subhanahu wa taala dah tentu tempatkan depa ni di kalangan ahli syurga. Macam kita sebut semalam lah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yad'u wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang diberi kitab belah kanan. Ini simbolik. Nak tahu dia ni ahli syurga ataupun tidak, mai tang mana kitab ni. Kalau mai tang kanan, Tuhan kata apa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang didatangkan kitab daripada belah kanan tu petanda bahawa dia ni beramal. Bermakna orang ini taat perintah Allah. Bermakna kitab dia, buku dia penuh dengan pahala. Sama ada dia buat pahala dengan ilmu, macam saya lah. Tuan-tuan pula tak dapat buat pahala dengan ilmu, tetapi tuan-tuan buat pahala dengan banyak masa. Dengan banyak masa meluangkan masa tengok kuliah online kita. Kan? Ada orang pula dia nak buat pahala, ilmu tak ada. Masa pun tak ada. Dia workaholic punya orang, busy. 24 jam kerja dia. Tapi dia gunakan hartanya untuk buat pahala. Ustaz ambil 10,000 ni. Bagi kat saya. Dah. Saya nak minta Ustaz cari mana-mana pondok tahfiz, sekolah agama yang ada masalah duit, pergi bagi kat mereka. Bagi kat mereka. Saya nak ikut kuliah Ustaz, tak boleh Ustaz. Kerja saya bukan 24 jam Ustaz. 36 jam. Tuan-tuan. Macam kawan kita, sahabat-sahabat kita yang jadi doktor spesialis, doktor pakar. Kan? Mereka kerja, nak pula musim COVID ni tuan-tuan. Masya Allah. Bukan 24 jam mereka kerja, 36 jam. Ya Rabbana. Kadang-kadang tak sampai pintu rumah dah nak balik. Tiba-tiba emergency case pula, on call, telefon. Doktor sila datang ke hospital. Sekarang ni lah ni juga ada emergency case. Kena pergi pula lagi sekali. Nampak tak? Jadi orang-orang yang macam ni, mereka nak beramal dengan masa. Tak ada. Dengan ilmu pun mereka tak ada. Kan? Mereka beramal dengan harta benda. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Bila Allah Ta'ala timbang, tengok-tengok lebih berat kepada lebih berat kepada dosa, ringan pula dia punya pahala. Ini menandakan bahawa hidup dia dulu penuh dengan maksiat. Kan? Orang pagi-pagi perkena kopi O dulu, dia pagi-pagi brandy dulu. Kan? Asal hujung minggu aja pergi tempat-tempat maksiat lah. Masuk aja gaji dia pergi berjudi. Masuk aja gaji dia pergi cari perempuan. Masuk aja gaji dia pergi macam-macam. Nampak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Maka orang ini amalan dia sikit tetapi dosanya pula banyak. Baik. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Baik. Kemudian Nabi kata, Allah Ta'ala kata, wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu ataupun tidak apakah yang dinamakan neraka hawiyah itu? Yaitu narun hamiyah, yaitu adalah api yang sangat panas. Satu neraka bernama hawiyah yang sangat panas untuk orang-orang yang ringan timbangan amalnya tetapi amat berat timbangan dosanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah baca ayat Al-Qari'ah tadi, surah Al-Qari'ah, dan kita telah jelaskan apakah dia maksud Al-Qari'ah tu tadi, hari besar, hari orang gaduh, maksudnya kecoh. Seperti mana yang disebut oleh kitab Bahrul Mazi ini, dia kata apa? Iaitu hari gaduh kerana padanya berlaku terkejut dan gempah orang dengan sebab runtuh langit dan pecah belah bumi. Ya Rabbana, tuan-tuan. Nampak tak keadaan ataupun boleh tangkap tak apa yang akan berlaku di hari kiamat nanti? Kecoh tuan-tuan. Pasal apa? Pasal runtuh langit. Kita tengok tanah runtuh pun dah gaduh dah. Nah, kita tengok bangunan runtuh World Trade Center hari tu pun gaduh dah. Ini kan pula langit menjadi runtuh. Langit yang selama ni jadi plaster ceiling kita, dia selama ni bom-bom kita, tak pernah cari pasal, tak pernah dia terbuka, tak pernah dia runtuh. Tuhan kata apa? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakan langit, maksud buka tu runtuh. Fakanat abwaba. Maka bila runtuh langit, bila terbuka langit, fakanat abwaba. Di sebalik langit yang runtuh tu akan nampak ada langit yang berpintu-pintu. Kata ulama merujuk kepada langit yang kita dengar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu. Kan? Bukankah kita bila naik ke bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi kena singgah dulu 7 langit ni, dan 7 langit ni setiapnya ada penjaga dia, yakni nabi-nabi sebelum Nabi. Kan? Jadi itulah yang dimaksud. Ada yang menafsirkan pula bahawa abwabah, langit-langit yang selepas langit yang terpecah ini adalah planet-planet. Planet-planet yang selain daripada kita lah, selain daripada bumi. Planet Zuhal, Marikh, Pluto lah, Neptune lah, apa semua dan sebagainya. Ada pula yang takwil. Takwil ni maksudnya mengandaikan. Kan? Jadi wallahu a'lam. Kalau sekiranya kita tak pasti jawapan kita berserah kepada Allah. Lebih baik kita diam daripada kita duk tawil lebih-lebih sangat. Kan? Kalau Tuhan kata Abu Abah berpintu-pintu, biar pergi ke Allah lah apa yang dimaksudkan berpintu-pintu. Nampak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Dan gempaknya dan gaduhnya pada hari itu, dia kata apa? Kerana pecah belah bumi. Memanglah berlakunya zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila berlakunya goncangan sana, goncangan sini. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka akan terkeluarlah segala bebanan-bebanan yang ada dalam bumi yang jadi berat selama ni kepada bumi kita ni. Keluarlah segala-galanya, mehnya, peraknya, timah, segala-gala keluar. Segala isi bumi ni keluar habis. Ini berlaku di hari kiamat. Tuan-tuan, kita dah sebut dah hari tu. Menjelang nak kiamat nanti, lagi banyak gemparan akan berlaku. Lagi banyak gempa bumi akan berlaku. Dan makin banyak hasil-hasil bumi, maksud hasil-hasil ni, galian ni, contohnya meh dan perak, akan
mudah untuk manusia jumpa di penghujung-penghujung zaman nanti. Itu tanda-tanda hari kiamat. Sebab apa? Menjelang nak kiamat ni banyaknya gempa sana gempa sini. Akhirnya galian-galian dalam bumi ni, emas dan perak ni, sampai ke satu tahap depa ni tak payah kita pi gali dah, ada atas muka bumi. Pernah berlaku tak dulu kan? Pernah berlaku sekali di Kedah, di Pendang ke di Kuala Nerah ke apa. Berlaku di, saya tak ingat. Zaman tu zaman arwah Allahyarham Ustaz Azizan, MB Kedah waktu tu. Jadi berlaku di kuari, tempat kuari ni, tempat depa pi bom batu ke dan sebagainya, ada nampak meh. Tapi depa kata memang meh, tapi meh tu masih muda lagi. Kemudian sampailah nak kiamat nanti. Setelah munculnya Dajjal sebagai tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, adanya Dajjal mata satu. Antara benda yang Allah Ta'ala izinkan Dajjal buat apa dia? Allah Ta'ala izin bukan bermakna Allah redha kepada Dajjal, tetapi sebagai ujian kepada orang yang beriman. Setiap laluan yang Dajjal lalu akan keluar meh dan perak. Ya Rabbana. Itu sebagai salah satu cara Dajjal untuk menarik seramai mungkin pengikut-pengikut dia. Pengikut utama Dajjal adalah Yahudi, la'natullah. Kan? Orang-orang fasik, orang-orang munafik, itu semua pengikut-pengikut dia. Sebelum Dajjal muncul, tentera-tentera Dajjal ni akan muncul dulu. Freemason, orang-orang kafir, orang Yahudi, ni semua mereka ni adalah tentera-tentera Dajjal. Mereka ni sebelum setiap kali Dajjal berjalan, di mana sahaja laluan Dajjal, lepas je Dajjal tu lalu, keluar meh dan perak sekali. Allah, berebut orang pakat duk kutip tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata, kalau boleh umatnya janganlah jumpa Dajjal. Lainlah kalau sekiranya iman kita kuat, iman kita mantap. Tapi kalau iman kita senipih kulit bawang, kita tak boleh. Ujian Dajjal ni sangat-sangat hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma laha. Tuhan kata lagi, wa qala al insan, berkatalah manusia, malaha, apa jadi hari ni? Apa jadi hari ni? Mereka terkejut dengan hari kiamat ni, dengan langit runtuh ni, dengan berlaku gempa sana, gempa sini. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat itu, satu lagi fenomena yang berlaku. Allah Ta'ala izinkan bumi berkata-kata. Akhbaraha. Dia akan habaq apa sahaja manusia buat atas dia. Manusia buat baik, dia akan habaq baik. Manusia buat jahat, dia akan report kepada Allah Ta'ala apa kelakuan kita. Ayat ni kita dah sebut dah sebelum ni, cuma kita refresh balik semula. Dia ada kaitan dengan tajuk Al-Qari'ah. Tuan-tuan, kalau manusia beriman dengan surah Az-Zalzalah ni, yauma izin tuhaddisu akhbara, ayat 4. Ayat 4. Pada hari itu bumi berkata-kata apa yang manusia buat atas dia. Tuan-tuan, saya rasa polis tak payah nak polis goyang kaki lah. Maksudnya apa, tak adalah kerja banyak sangat, kes banyak sangat. Sebab apa? Sebab manusia semua takut nak buat jahat. Bumi menjadi saksi perbuatan kita. Semua orang pijak tanah, pijak bumi. Ada yang duduk di bulan, ada yang duduk di Marikh, ada yang duduk di matahari. Semua duduk di bumi. Dan apabila kita berada di bumi, bumi memerhati apa perbuatan kita. Cuma lah ni mereka sengah. Mereka tak cakap apa. Tapi mereka simpan memori apa kita buat. Akhirat besok di padang mahsyar, dia akan jadi salah satu witnesses Allah. Salah satu saksi-saksi penting Allah. Di mahkamah Rabbul Jalil. Mahkamah paling tinggi, paling adil di semesta alam ini. Yakni mahkamah Rabbul Jalil. Mahkamah Tuhan yang Maha Kuasa. Nampak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anna rabbaka awhalaha. Pasal apa? Bumi dia bercakap time tu. Bumi boleh report macam-macam. Bi anna rabbaka awhalaha. Sebab Allah Ta'ala lah yang mewahyukan kepada bumi, memerintah kepada bumi supaya bercakap. Kerana Tuhan suruh mereka cakap, mereka cakap. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anna rabbaka awha ahlaha.
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari kiamat itu manusia berbondong-bondong menuju ke padang mahsyar. Liyurau a'malahum, untuk melihat amalan-amalan depa. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkelompok-kelompoklah depa pi menuju ke padang mahsyar. Dikatakan berkelompok, nanti kita akan berada di padang mahsyar dalam keadaan dua kumpulan. Satu, ashabul jannah, ashabun nar. Depa yang menjadi ahli neraka satu geng, depa yang menjadi ahli syurga pun satu geng. Depa ni akan pi berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan menuju ke padang mahsyar liyurau a'malahum, untuk melihat amalan-amalan yang depa dah buat, yang depa dah tinggalkan di padang mahsyar. Ada amalan baik yang depa tengok, alhamdulillah, depa jumpa pahala kebaikan yang depa buat. Ada pahala yang depa dah buat tetapi Allah Taala tak bagi jumpa pula pahala tu di padang mahsyar. Depa tercari-cari pahala depa. Mana pahala aku pergi masjid? Mana pahala aku mengajar? Mana pahala aku mengaji? Mana pahala aku berjihad fi sabilillah? Mana? Tengok-tengok tak jumpa. Oh, spoil lah tuan-tuan. Pasal apa? Allah Ta'ala cancelkan pahala yang mereka buat itu sebab tak jaga pahala. Ini kita selalu sebut dan peringat diri saya dan tuan-tuan semua. Kita buat amalan cantik dah. Yang tak cantik ni, kita ni kadang-kadang tak nak jaga amalan. Maksud tak nak jaga amalan tu, kita tak jaga pahala kita. Kita biarkan diri kita hanyut dengan riak. Kan? Kita tunjuk-tunjuk depan orang. Ini yang menyebabkan pahala kita cancel. Kita biarkan amalan kita tu kita hanyut dengan sum'ah. Kita suka apa kita buat tu kedengaran depan orang ramai. Dipuji-puji orang. Jasa-jasa kita disebut-sebut. Khidmat bakti kita diperkatakan. Apa kita buat semua orang kata. Kita syok orang duk kata pasal kita. Kita syok orang duk puji macam-macam lagi. Itu sum'ah. Penyakit sum'ah ni, ingat, boleh menghapuskan pahala. Dan kita biarkan diri kita hanyut dengan syuhrah. Tengah-tengah buat amalan, kita nak syuhrah pula. Kita nak popular pula. Kita nak glamour pula. Tak salah kalau kita niat tunjuk kebaikan yang kita buat depan orang. Janji jaga elok-elok lah. Kan? Kalau mai datang sihamun iblis. Apa dia? Panahan iblis ni. Iblis ni sentiasa duk tembak kita. Kan? Sentiasa duk tembak kita. Ui. Hang tengok tu. Hang ceramah tu dia. Berapa ramai. Berapa ribu like tu. Ni iblis jahat ni. Tengok. Dia. Sampai 20,000 viewers hang. Yang menonton hang punya ceramah. Dalam hati kita lawa. Astaghfirullah. 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 Sebab kita tak nak ada syuhrah. Tak nak ada sum'ah. Kan? Bila kita buat pahala. Bila kita buat baik. Bila kita sedekah. Tiba-tiba orang tak pandang pun sedekah kita. Orang tak puji pun. Orang tak ingat pun apa baik kita. Itu sum'ah. Kita suka khidmat bakti kita diperdengarkan di merata tempat. Oh, dia ni, dialah yang buat masjid tu. Dialah yang buat surau kita hari tu. Dialah yang sedekah akaun kita ni. Kalau tak ada dia, panahlah kita punya surau ni. Nampak? Kita suka orang duk sebut benda-benda macam tu tentang baik yang kita buat. Itu dipanggil sum'ah. Kan? Tiba-tiba setan ni tebak kita. Tadi mereka tak sebut pun nama hang. Bukankah hang yang paling banyak sedekah kat masjid ni? Nampak? Katalah. Masjid dia ada tulis dekat papan putih tu. Senarai-senarai penyumbang. Untuk program ibadah korban. Tak lama lagi kita nak korban pula. Senarai apa semua. Masjid nak buat sikit apa majlis kada sebagainya. Kumpul 5,000. Target 5,000. Kan? Tiba-tiba dalam senarai-senarai nama yang menderma tu, nama kita tak ada. Mereka terlupa bubuh nama kita. Setan tembak kita. Apalah masjid ni nama hang tak ada. Kan hang sedekah paling banyak daripada mereka. Ni 300 ada nama. Ni yang sedekah 200 ada nama. Ni yang sedekah 150 ada nama. Hang kan sedekah 2,000 hari tu. Pasal apa patut hang paling pertama sekali letak nama? Jahat. Jahat. Muslimina muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jadi lawan dengan istighfar. Jangan dilayan.
patutnya dilawan. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Lama-lama setan fed up punya, boring. Fed up, wasting my time lah Tok Haji ni. Dia pergi cari Pak Haji lain pula. Tapi kalau kita layan, macam mana cara kita layan, apa kita akan dapat? Tanda-tanda orang yang terkena soma'ah ni tadi, apa dia? Dia akan merajuk. Dia akan masam muka. Kan? Dia merajuk. Tak mau semayang dah kat masjid tu. Sebab masjid tu tak tulis derma yang dia buat tu. Tak tulis sumbangan yang dia huluk tu. Ini dah termakan penyakit soma'ah. Waliyahzubillah. Jadi akhirnya esok di hari kiamat, liyurau a'malahum yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari manusia dikumpulkan secara berlonggok-longgok menuju ke padang mahsyar, liyurau a'malahum, untuk lihat amalan depa. Ada amalan yang depa nampak, yang depa buat depa nampak. Ada amalan yang mereka pernah buat, mereka tak nampak. Macam tadilah sedekah-sedekah, mereka tak nampak. Maka orang yang bersedekah kerana riya, kerana sum'ah, kerana syuhrah, Allah Ta'ala suruh mereka klaim pahala sedekah mereka ni kepada orang yang mereka tunjuk-tunjuk dulu. Aku tak nak bagi pahala kat hang sebab hang buat kerja agama bukan kerana aku. Hang kerana orang. Hang bukan nak cari redha aku. Hang nak cari redha orang. Hang nak orang syok kat hang. Hang nak orang suka kat hang. Begitu jugalah orang yang pergi masjid, pergi cari pahala-pahala pergi masjid ni tak jumpa. Nampak tak? Takut tak tuan-tuan? Takut. Bila di sana nanti Allah Ta'ala bagi penjelasan, hang pergi masjid bukan kerana aku. Hang pergi masjid kerana gambar hang dah tepek di dinding tu. Hang nak tunjuk muka hang kat masjid bahawa hang ni memang layak dilantik jadi pengurusi, bahawa hang ni layak dilantik jadi setiausaha, bahawa hang ni layak dilantik jadi jawatan kuasa masjid. Sebab tu hang kena tunjuk muka. Hang pergi masjid bukan kerana aku pun, sebab hang malu gambar dah ada tu di masjid tu. Gambar dah ada tepek di dinding tu. Tu jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau tu, gambar hang ada. Jadi hang takut nanti kalau tak pergi, tak tunjuk muka di masjid, orang duk kata kat hang, gambar ada, orang tak ada, apa punya EJK. Jadi akhirnya dia pergi buat ibadat bukan kerana Allah, tapi kerana orang. Bukan kerana nak cari redha Allah, kerana nak cari redha Allah. Samalah juga ada orang yang pergi haji, tengok-tengok cari pahala dekat cari pahala tu di padang mahsyar, tak jumpa. Nampak? Liyurau a'malahum, untuk melihat amalan-amalan dia. Mana pahala haji aku ni? Pergi tanya pula Allah. Ya Allah, mana pahala haji saya? Saya pergi 3-4 kali. 2 kali dengan muassasah, 2 kali dengan swasta. Nak tunjuk banyak duit tu. Tuhan tanya balik, cakap balik, hang pergi haji bukan kerana aku. Hang pergi haji kerana nak title haji dah. Hang nak tunjuk pada orang kampung hang yang hang ni banyak duit, boleh pergi haji banyak kali. Leceh. Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang mengajak pula, pergi cari pula pahala, tengok-tengok pahala mengajak tak ada. Ya Allah, saya satu Malaysia, saya round kuliah, ya Allah. Mana pahala kuliah saya dulu? Takkan tak nampak kot? Satu Perak ni dulu saya round. Semua masjid satu Perak ni saya cover. Muka saya selalu keluar TV. Suara saya selalu keluar di radio. Mana pahala kuliah saya, ya Allah? Tuhan kata, hang buat kuliah bukan kerana aku. Hang buat kuliah kerana nak sampoi. Kena. Bukanlah salah terima sampoi itu, tetapi bukan itu keutamaan. Ada, tak ada, tak apa. Allah Ta'ala dah bagi banyak dan nikmat pada kita, apa dok kira lagi. Tapi kalau ada, alhamdulillah, tu rezeki hazamin fadli rabbi, itu kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita. Rezeki kita. Tapi itu bukan keutamaannya. Bila sampoi dapat, rajin pergi masjid itu. Bila sampoi itu kurang dapat ataupun nipis aja sampoi itu, maka dia jarang dah pergi masjid itu. Tak boleh macam itu. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan ada manusia ketika mana liyurau a'malahum, ketika mana pergi ke padang mahsyar nak cari pahala-pahala yang depa buat dulu, tak jumpa. Pasal apa? Kerana depa hanya rajin buat amal, tetapi lepas itu tak rajin pula menjaga pahala yang mereka amalkan ataupun mereka buat. Sama lah juga apabila mereka lihat ada dosa yang mereka tak buat.
Tapi tengok-tengok di padang mahsyar mereka berdosa, mereka terima dosa tu, sedangkan mereka tak buat. Ya Allah, saya tak pernah rasuah. Ya Allah, saya tak pernah dulu langgar hukum Allah. Saya tak pernah dulu lawan hukum Allah. Lawan hudud ni tak pernah. Saya sokong hukum Allah dulu. Saya tak lawan hukum Allah ni dulu. Saya setuju hukum Allah ni dulu. Tuhan kata betul. Memang hang tak pernah rasuah. Tetapi hang bersubahat dengan perasuah. Hang bersubahat dengan orang yang lawan hukum Allah. Hang bersubahat dengan orang yang perli hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang lawan hukum Allah. Yang tentang hukum Allah. Yang pihina hukum Allah. Nampak tak? Jadi kita bersokongkol dengan orang macam tu, hukumnya subahat. Maka hukum subahat apa dia? Iaitu kita akan berkongsi dosa yang sama dengan si pembuat. Kalau dia melawan hukum Allah, kita pula redha dengan perbuatan dia, sokong dia. Kita pula tak jadi masalah apa dengan dia. Kita bersetuju dengan tindakan dia. Bermakna kita berkongsi dosa dengan dia. Ini golongan yang bersubahat dengan dosa. Akhirnya dalam peristiwa liyurau a'malahum, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala bagi lihat kita, bagi tunjuk kepada kita apa pahala kita buat, apa dosa kita buat. Ada orang yang berpuas hati, ada orang yang tak puas hati. Tak puas hati pasal pahala yang mereka buat dulu tak jumpa. Tak puas hati pasal dosa yang tak pernah mereka buat dulu tiba-tiba ada. Tuan-tuan, subhanallah, muslimina muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang dapat kita bentangkan pada hari ini, tuan-tuan. Tak ada tujuan lain ya untuk memberi manfaat yang baik. Saya memang kalau satu hari tak berkuliah rasa lain macam. Sebab saya dah terbiasa ke masjid, ke surau. Jadi kalau boleh, macam kita sebut tadi lah, biarlah hidup kita ni penuh dengan amal. Nak lagi musim PKP ni, sepatutnya musim PKP ni bukan musim nak tambah berat badan. Bukan musim nak makan. Atau bukan musim nak bermalas-malasan. Sepatutnya musim untuk kita cover balik amalan-amalan kita. Yang mana mungkin masa kerja dulu kita kurang beramal. Masa kerja dulu kita sibuk mesyuarat sana, mesyuarat sini. Sabtu Ahad pula kena pergi hotel sana, hotel sini. Yalah, orang-orang kerja pejabat kan kena kursus sana, kursus sini, apa semua. Ada pula yang pergi kerja pukul 5 pagi. Subuh pun dekat LRT. Subuh pun tepi jalan. Balik rumah pula pukul 8 malam. Mana nak pergi kuliah? Mana dan nak pergi dengar ceramah kuliah masjid ke apa semua. Akhirnya ketika kerja, mereka sibuk. Mereka sangat-sangat busy kadang sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bagi kita musim PKP, rehat supaya kita boleh cover balik amalan kita yang dulu kita banyak tinggalkan, dengan kita perbanyakkan kutip pahala sepanjang waktu PKP. Wallahualam. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum saya berundur, izinkan saya bertegur sapa dengan tuan-tuan lagi sekali. Baik, Mahzir Mahmud. Terima kasih. Sudi-sudilah lepas ini, insya-Allah, seperti mana yang saya war-warkan sebelum ini, program saya dengan audio kuliah ini, kuliah online kita ni akan berlangsung setiap malam. Cuma kalau sekiranya saya tak dapat beronline, saya akan maklum terlebih dahulu kepada pihak audio kuliah. Jadi mereka ni akan nampak awal-awal dalam dekat page mereka ni. Baik. Okey, Asyik Tai, selamat malam. Terima kasih kerana sudi menonton. Lisa Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi menonton. Mahzir Mahmud, terima kasih sudi menonton. Waalaikumsalam. Muhammad Kamal, terima kasih banyak sudi menonton. Zari Rahsanim, terima kasih sudi menonton. Alhamdulillah. Anita Zahari, Cik Puan, waalaikumsalam. Daripada mana ni Puan Anita Zahari? Kak Azah Taman Bertuah, apa khabar Kak Azah? Allahu Akbar, dekat je dengan saya ni, Ipoh ni. Waalaikumsalam Kak Azah. Lambat mai hari ni lah. Baik, Muhammad Yusof, waalaikumsalam daripada Puchong, Selangor. Terima kasih tuan. Baik, wallahu alam. Jazakumullah khairan katsira. Baik, ada hikmahnya di sebalik COVID-19 yang melanda ni ya Ustaz. Terima kasih kerana mengingatkan hal ni. Betul Tuan Mahsin Badron, insya-Allah tuan-tuan. Jadi pastikan diri kita sentiasa penuh dengan amal lah. Baca Quran, tak boleh baca Quran, kita dengar kuliah online. Sebelum kita tidur, sebelum kita tutup mata, pastikan diri kita istiqamah dengan dengar kuliah. Senang. Sebab apa tuan-tuan? Dengar kuliah lah ni lagi mudah.
Tak macam bukan musim PKP. Musim PKP kita kena drive kereta, kena bawa motor, pergi masjid, pergi surau dan sebagainya. Ini tak payah. Kita hanya tengok dalam handphone saja. Kita cuba untuk rebut peluang yang Nabi kata apa tu? Nabi kata apa? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Hadis sahih. Ya, hadis sahih. Nabi kata apa? Man salaka tariqan, siapa yang mencari jalan. Yabtaghi fihi ilman, yang mana jalan itu last kali dia akan jumpa majlis ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan dia nanti jalan-jalan ke syurga. Agak-agak nanti perjalanan kita ke syurga di padang mahsyar ni nanti mudah ke susah? Jadi kalau kita nak mudah perjalanan kita di syurga, Allah Ta'ala hisab kita dengan mudah, Allah Ta'ala timbang kita dengan mudah, kita meniti titian siratal mustaqim dengan mudah. Salah satu cara nak bagi mudah kerja kita esok di hari akhirat, carilah jalan sebanyak mungkin mencari ilmu agama. Sebab ini janji daripada Nabi. Kalau saya janji, belum tentu saya boleh tunai janji. Ini Nabi janji, ini Allah janji. Man salaka tariqan, siapa yang cari jalan. Ya batari fihi ilman, yang mana jalan tu last kali dia akan jumpa majlis ilmu. Kalau bukan musim PKP, kita keluar daripada rumah kita, kan, nak menuju ke masjid. Berapa banyak traffic light kita kena lalu, berapa banyak simpang kita kena ikut dan sebagainya sampailah kita jumpa masjid. Itu maksudnya mencari jalan menuju ilmu agama. Lah tak payah cari jalan dah, kan? Tuan-tuan pergi klik page audio kuliah ni, tuan-tuan tengok dah macam-macam. Cukup ringkas. Tak payah bergerak mana, tak payah bawa kereta, tak payah buka pintu pagar rumah dan sebagainya, tak payah. Tak payah isi minyak kereta pun tak payah. Ini juga merupakan jalan-jalan mencari ilmu Allah Ta'ala. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan kita nanti untuk dapat jalan-jalan syurga dia. Tuan-tuan, walaupun kita ilmu tak banyak, walaupun kita bukan orang alim, kita bukan ustaz, kita bukan hafiz Quran, Allahu Akbar, di padang mahsyar Allah bagi mudah je kerja-kerja kita dapat syurga Allah Ta'ala. Kan seronok. Sebab apa? Kita sentiasa menanti ataupun sentiasa mengikuti program-program kuliah yang telah dianjurkan oleh pelbagai-bagai pihak, termasuklah pihak audio kuliah ni. Jadi saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa yang baik itu datang daripada Allah. Tak baik itu silap saya. Apa-apa hal, kalau ada nak tanya soalan, boleh PM saya di Facebook saya, Ustaz Syahrizal Zainuddin. Ataupun Facebook saya yang lagi satu, Syahrizal Zainuddin. Yang aktif tu lah, Syahrizal Zainuddin tu. Nampak muka saya tu, saya lah tu, boleh PM. Ataupun WhatsApp saya 0178850874. 0178850874. InsyaAllah besok saya akan maklum kepada tuan-tuan satu iklan berkenaan dengan urusan pendaftaran peserta korban tahun ini untuk masyarakat Muslim Cambodia. Ya, tuan-tuan tunggu saya punya iklan dekat Facebook saya tu tentang pendaftaran peserta korban dan akikah untuk masyarakat Muslim Cambodia. Harga macam tahun-tahun sudah, hanya RM300 sahaja satu bahagian. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jadi kita buka sampailah raya nanti. Kita tak tutup. Kita buka sampailah ke raya nanti. Jadi saya akan buka lah iklan tu RM300 sahaja. Macam mana cara nak daftar semua saya akan nampak. Jadi berkorban di tempat-tempat orang susah ni tuan-tuan, saya nak abang ya. Pahala dia, pahala korban telah lah tuan-tuan dapat lah. Yang kedua, pahala bagi makan fakir miskin. Itu pun dah besar lah pahala. Sebab di sana almost semuanya adalah miskin. Kita macam kita kalau korban di sini yang dapat daging kita miskinnya sikit sangat, yang kayanya banyak. Tak? Sana confirm semua miskin. Yang ketiganya dapat pahala bagi makan anak-anak yatim. Pelajar-pelajar tahfiz sana kebanyakannya anak-anak yatim.
Depa akan simpan sebahagian daripada daging korban itu nanti dalam icebox yang besar panjang tu, kan. Jadi budak-budak anak yatim ni akan makan daging korban tuan-tuan selama setahun. Tahun depan punya, tahun 2021 punya korban pula, depa makan daging lain pula. Sepanjang setahun itu depa akan makan daging yang kita korban. Jadi hari-hari kita telah dapat pahala memberi makan fakir miskin, memberi makan budak-budak hafiz Quran yang yatim dia tu. Tuan-tuan pun tahu apa pahala memberi makan budak-budak yatim dia tu. Allahu Akbar. Hanya RM300 saja. 300 tuan-tuan pergi Maidin dapat apa? 300 tuan-tuan pergi Tesco dapat apa? Pergi Pasar Raya dapat apa? Bolehlah dapat beli barang dapur, tapi seminggu je tahan. Silat-silat hari bulan, 3 hari je tahan. Silat-silat hari bulan, 2 hari je tahan. Dah kita pergi balik Pasar Raya tu beli lagi. Lebok lagi RM300. Tapi bila korban RM300 kat sana, Allah Akbar, pahala yang bermacam-macam. Akhirat nanti kita tunggulah pahala kita tu. Ya, jadi tunggukan iklan tentang penyertaan ibadah korban pada tahun ini. Harga RM300. Insya-Allah saya akan bagi tahu secara detail. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, tak baik itu silap saya sebagai manusia biasa. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau saya ada kasar malam ni. Mana-mana tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang melihat video saya ini, live ini, kalau ada salah silap saya minta ampun, teguk-teguklah saya. Wallah. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan solat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.